Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya dapat kita meneruskan pengajian kita dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang diberi nama ringkasan jalan kitab jalan mereka yang menuju kepada Allah. Jadi alhamdulillah kita telah masuk ke dalam bab yang ketujuh, iaitu bab zikir. Dalam perbincangan yang lepas kita telah bincang tentang zikir pada waktu pagi dan juga pada waktu malam. Di antara keindahannya kitab ini sebab dijelaskan oleh pentahqiq kitab, penelitinya tentang darajat hadis, untuk mudah kita pilih mana yang baik dan mana yang dhaif ataupun yang tidak sepatutnya diambil. Jadi alhamdulillah, sambungan pada perbincangan ini iaitulah perbezaan wirid mengikut keadaan. Faslun fil awradi wa fadliha wa tawzi'il ibadat ala maqadiril awqat. Mengikut keadaan. Faslun fi ikhtilafil awrad bi ikhtilafil ahwal. Itu betul. Faslun fi ikhtilafil awrad bi ikhtilafil ahwal. Perbezaan wirid kerana perbezaan situasi, keadaan orang tu. Orang yang kuat dia kena banyak sikit wirid. Orang yang lemah ataupun disebut dengan bertaraf OKU dalam bab ibadat ni. Jadi kurang sikit dia punya kedudukannya. I'lam anna as-salika li tariqil akhirah la yakhlu min sittati ahwal. Sepatutnya kita baca yang Arab baru sedap Arab. Ketahuilah bahawa orang yang berjalan menuju ke akhirat terdiri daripada salah satu daripada 6 golongan. Kita tengok kita ni masuk dalam kategori mana hari ini, insya-Allah. Pembahagian ini untuk memudahkan pembahagian tugas sebenarnya. 6 golongan, iaitu yang pertama ahli ibadat, al-abid. Bahasa Arab kata ahli ibadat ni dengan istilah dia al-abid. Abid, orang ibadat. Yang kedua ahlul ilm, aliman, orang yang ada ilmu. Yang ketiga muta'alliman, penuntut ilmu. Yang keempat walian, pemimpin, orang-orang politik, orang-orang yang sibuk. Muhtarifan, orang yang berprofession, orang bekerja, pegawai-pegawai. Atau orang yang tenggelam dalam kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla sehingga meninggalkan perkara-perkara yang lain. Jadi setiap golongan ini apa pembahagian tugasnya? Yang pertama al-abid, ahli ibadat. Ahli ibadat, siapa dia mereka? Iaitu orang yang meninggalkan segala kesibukan dunia kerana menumpukan kepada ibadat. Dia tak sibuk dengan benda lain. Nak kerja pun dah pencen. Tak ada dah benda lain lagi. Cuma kadang-kadang kita terkejut juga. Orang dah pencen, dia jumpa kita, saya ni semangat dah ustaz ni. Kata semangat apa? Dia ingat semangat nak mari mengaji ke, nak apa? Dia kata semangat ni, nak pergi tebah tanah hutan, buat kebun. Kata umur 60 baru nak buat kebun. Allahu Akbar. Bukan salah. Jangan kata ustaz tidak menghalang. Kita tidak menghalang orang nak buat kerja, tapi himmah tu. Apakah kita nak menuju fokus kita ke situ ataupun ada benda lain yang sepatutnya kita buat. Jadi orang ni, orang yang menumpukan abid ni, dia apa yang kita buat?
Orang yang meninggalkan segala kesibukan dunia kerana menumpukan kepada ibadat. Dia berwirid dan beribadat dengan wirid-wirid dan ibadah sebagaimana yang telah disebutkan dahulu. Azkar yang diambil daripada zikir-zikir Nabi SAW yang maksur. Wirid yang dilakukannya juga berbeza-beza. Keadaan ahli ibadat di kalangan ulama salaf adalah berbeza-beza. Antara mereka ada yang menghabiskan kebanyakan masanya dengan membaca Al-Quran sehingga dapat mengkhatamkannya sekali, 2 atau 3 kali sehari. Jadi wirid dia Quran. Ada yang memperbanyakkan tasbih, ada yang membanyakkan salat ataupun tawaf di Baitullah. Jadi orang ni tengok nasyat dia, dia rasa aktif dekat lorong mana. Baca Quran sedap, terus baca. Jadi jangan bimbang bila dia nak berdoa, dia nak apa tak. Waktu tu waktu kelazatan munajat, duduk di situ. Jika ditanya yang mana satukah antara wirid-wirid ini yang lebih utama, yang perlu dihabiskan lebih banyak waktu dengannya. Ini soalan dia tanya. Kita nak habiskan yang mana? Jawapannya ialah membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri ketika sembahyang adalah paling utama. Kerana ia mencakupi semua perkara yang mulia. Kita waqumu lillahi qanitin. Itu dia panggil orang yang afdal ibadat itu tulul qunut. Mana panjang qunut, mana panjang berdiri. Bukan qunut subuh tu. Qunut dengan mana panjang lama berdiri dia. Jadi kalau kita boleh campurkan berdiri solat lama dan baca Quran di situ, itu yang terbaik. Ada juga orang tanya, saya berdiri sakit lutut, macam mana mau buat? Kita duduk atas kerusi, tapi dengan niat solat. Allahu Akbar, duduk baca Quran. Duduk atas kerusi, nak kata lama mana? Setengah jam boleh. Setengah jam dah 2 juzuk dah dapat. Kalau orang laju lah. Orang tak laju dapat 1 juzuk. Tengok kategori kita. Kita tengok kapasiti kita punya hak laju yang dibenarkan. Ada orang nak baca laju tapi tak kena baris pula. Tak betul. Jadi yang paling utama duduk situ. Kalau kita boleh Al-Quran, baca. Walau bagaimanapun, mungkin sukar melakukannya secara berterusan. Oleh sebab itu, perkara yang afdal adalah bergantung kepada situasi setiap individu yang berbeza-beza. Tujuan wirid atau amalan tersebut ialah membersihkan hati dan menyucikannya. Seseorang itu hendaklah melihat apakah amalan yang benar-benar dapat memberikan kesan terhadap hatinya, maka itulah yang perlu dilakukannya secara berterusan. Apabila dirinya merasa jemu, dia boleh berpindah kepada amalan atau wirid yang lain. Ini kita tengok. Saya ingat kita dah bincang dulu dalam perbincangan yang lepas, iaitulah tentang hikmah kenapa lepas asar tak ada solat. Contohnya, di antara hikmahnya waktu syaitan sujud, dan di antara lain yang digali di situ, iaitulah nak mempelbagaikan ibadat. Ini kalau solat saja mungkin kita rasa letih. Jadi lepas asar kamu jangan solat. Waktu ini waktu kamu berzikir. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah berkata, apabila kamu dapat merasa khusyuk ketika berdiri, tengah kita berdiri kita rasa khusyuk, jangan kamu terburu-buru rukuk. Habiskan bacaan dulu. Waktu tu waktu tengah naik semangat. Apabila kamu khusyuk ketika rukuk, jangan pula kamu terburu-buru untuk bangkit daripadanya. Pertahan di situ, habiskan kita punya zikir dan bacaan. Ini golongan yang pertama, iaitulah al-abid, ahli ibadat. Boleh masuk tak kita sini? Boleh tak? Ahli ibadat ni boleh. Golongan yang kedua, al-alim. Ini kena pandai betul-betul tengok situasi ni. Kalau tidak, ustaz pun kena komen juga. Ini semangat sikit kita nak cerita ni.
Al-alim, ahli ilmu, ialah golongan di mana orang ramai mengambil manfaat dari ilmunya. Sama ada melalui fatwa, pengajaran, karangan, atau peringatan. Peringatan tu yang kita sebut sekarang ni tazkirah. Yang disampaikannya. Tazkirah tu maksud peringatan. Pasal tu lah kalau orang nak naik bas, tazkirah juga dia panggil tiket tu. Itu bahasa Arab, tazkirah. Susunan atau tingkatan wiridnya adalah berbeza dengan ahli ibadat. Orang alim memerlukan masa untuk membaca dan mengulang kaji kitab-kitab, mengarang dan menyampaikan pengajaran. Memang tepat sekali lah. Kadang-kadang waktu nak pergi mengajar pula jaraknya jauh-jauh. Terpaksa ambil masa. Orang duduk KL ni pula kena jam 2 jam atas kereta pun ada. Sekiranya dia banyak menghabiskan masa dengan perkara tersebut, itu merupakan amalan yang paling afdal selepas salat fardu. Jadi bagi orang yang ahli ilmu, menyampaikan ilmu itu afdal daripada dia duduk zikir sunat yang lain. Ilmu yang kami maksudkan sehingga mendahului ibadat-ibadat sunat yang lain ialah ilmu yang berorientasikan hari akhirat. Ilmu yang boleh menyampaikan hati manusia ni takut kepada Allah Azza wa Jalla dan teringat kepada mati. Dan membantu jalan menuju ke sana sehingga merasa gemar, semangat. Itu makna gemar, rasa nak, rindu kepada akhirat. Jadi kalau ilmu ngajar banyak cerita-cerita lain yang tak betul, mungkin tidak sampai pada tahap itu. Lebih baik dia pergi solat. Ahli ilmu perlu membahagi-bahagikan masanya mengikut keutamaan. Ini kerana jiwa manusia tidak mampu bersabar jika masa dan perhatian ditumpukan kepada ilmu semata-mata. Oleh itu seharusnya dia mengkhususkan masa selepas subuh sehingga terbit matahari dengan berzikir, dan berwirid sehingga terbit matahari dengan berzikir dan berwirid sebagaimana yang telah kami sebutkan dahulu. Jadi zikir, wirid sampai naik matahari. Bila naik matahari, dia salat sunat di situ, barulah dia pergi. Dulu kita cerita kan, bagaimana Ibn Qayyim tunggu tok guru dia daripada salat, lepas salat subuh, dia tak duduk tempat dia salat tu, dia berzikir sampai naik matahari. Sudah naik matahari, baru dia paling tengok, oh, engkau ada ke belakang. Dia kata, dia tak sedar, murid dia menunggu. Dia kata, haza waqud, ini cas bateri aku. Kalau aku tak cas macam ni, ketajaman fikiran tu mungkin tidak begitu tajam. Jadi kita berapa minit pagi-pagi kita zikir, cas bateri iman kita, yang kita nak mengatakan pandangan saja saya, yang betul orang lain salah. Tak? Belum cas lagi tak? Tapi betul dah kita. Tengok apa yang dibuat oleh ulama. Kemudian dia hendaklah melaksanakan peranan menyampaikan ilmu bermula terbit matahari sehingga ke waktu duha. Sekiranya tiada orang yang mahu belajar, anak murid tak datang, dia dapat gunakan masa tersebut dengan berfikir dalam pelbagai ilmu. Jiwa yang suci dengan berzikir sebelum mengerjakan urusan duniawi akan menjadikannya bijak dalam menyelesaikan pelbagai masalah. Bermula dari waktu duha sehingga waktu asar, dia hendaklah memenuhkannya dengan mengarang dan mengulang kaji. Janganlah ditinggalkan kecuali ketika waktu makan, bersuci, salat fardu atau qailulah. Apa dia qailulah? Tidur sekejap, di tengah hari itu kena ambil rehat di situ. Bermula waktu asar sehingga cahaya matahari kelihatan kekuningan, masanya hendaklah dihabiskan dengan mendengar tafsir, hadis atau ilmu yang bermanfaat yang dibacakan kepadanya. Dia anak murid dia mari, biasalah ulama dulu anak murid mari baca. Zaman kita hari ni siapa tolong baca? CD dengan kaset tolong baca. Jadi tok guru pun kena dengar juga orang lain ceramah. Barulah semangat dah. Kalau tidak kita duk rasa kita seorang yang betul atas dunia ni. Kemudian dari waktu cahaya lembayung kuning, cahaya dah habis dah, waktu asar pilihan tu habis, sehingga tenggelam matahari adalah digunakan untuk beristighfar dan bertasbih. Kerana nak jaga mata. Orang kata kalau baca study pada waktu gelap tu mudah rusak mata dah. Jadi hari ni ustaz-ustaz kita tak apa nak bimbang dah. Ada satu alat moden ni, dia panggil lasik pula dah. Lasik. Lasik ni habis pakai buat lasik belaka dah. Ustaz-ustaz kita tak pakai spek dah.
Ini maknanya dari susunan dia pun mengaji tib juga, belajar perubatan juga. Waktu ni gelap, tak sesuai mata nak baca. Kamu duduk zikir yang tak perlu kepada mata. Dengan itu, masa pertamanya digunakan untuk amalan lidah, masa kedua untuk amalan hati iaitu berfikir, masa ketiga dengan amalan mata dan tangan iaitu mengulang kaji dan mengarang, manakala masa keempat dengan amalan pendengaran untuk merehat mata dan tangan. Ini kerana mengulang kaji dan mengarang selepas asar mungkin boleh memudaratkan penglihatan. Pada waktu malam pula, sebaik-baik pembahagian waktu ialah seperti yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau telah membahagikan kepada 3 bahagian. Imam Syafi'i punya jadual 3 bahagi malam. Iaitu 1/3 pertama dengan menulis ilmu, yang kedua dengan salat, dan yang ketiga dengan tidur. Pada musim panas, mungkin kita tidak mampu melakukannya, melainkan jika kebanyakan waktu tidur digantikan pada siang hari. Sebab apa musim panas disebut? Sebab musim panas malamnya pendek. Maknanya maghrib dah 7:30, pukul 4 dah subuh. Jadi maksud tersingkat. Yang ketiga, kategori yang ketiga, iaitulah hal al-muta'allim, keadaan penuntut ilmu. Kita ni termasuk dalam kategori inilah, ya? Penuntut ilmu ni, insya-Allah. Sesungguhnya belajar itu lebih mulia daripada zikir dan sembahyang sunat yang lain. Jadual dan susunan wirid seorang penuntut ilmu adalah sama dengan ahli ilmu. Cuma pengisiannya sahaja kadang-kadang berbeza. Jadi kena ambil susunan untuk guru dia juga. Dia akan sibuk mengambil ilmu daripada orang lain ketika mana orang alim sibuk menyampaikan ilmu. Dia sibuk dengan mencatat nota dan menyalin semula kitab ketika orang alim sibuk dengan mengarang. Jadi tok guru duk mengarang kitab, anak murid tulis nota. Bagi orang awam pula, mereka perlu menghadiri majlis-majlis zikir, ilmu dan tazkirah daripada mengisi kelapangan mereka dengan wirid-wirid yang disunatkan. Jadi kita ada wiridnya, ada waktu belajar. Yang keempat, al-wali, orang yang mempunyai jawatan ataupun kuasa, dia panggil pemimpin. Macam mana pula jadual mereka? Iaitulah pemerintah. Qadi, bahasa Melayu tulis kadi, bukan kadi, qadi. Ada bahasa Melayu ni yang merusakkan makna teruk. Macam nikmat. Nikmat tu kena tak ain situ. Nikmat. Kalau kita kata nikmat, dia jadi bala. Bertukar 100% daripada nikmat kepada bala. Makna lain. Jadi bahasa Arab ni jangan duduk. Pasal itulah Arab Quran ni tak boleh tulis dengan bahasa Roman. Dia nak baca macam mana? Kalau tidak kita jadi baca yang pelik. Qadi atau orang yang dilantik memegang sesuatu tanggungjawab berkaitan orang Islam, pemimpin. Tugas mereka ialah memenuhi keperluan masyarakat Islam berdasarkan hukum syarak dengan hati yang ikhlas. Tugas ini sebenarnya ialah mulia, lebih mulia daripada wirid-wirid atau zikir yang tersebut di atas. Ini kerana manfaat kerjanya secara umum turut dirasai kesannya oleh masyarakat. Oleh itu seharusnya dia membataskan ibadatnya pada siang hari dengan salat-salat fardu, manakala pada waktu selebihnya dihabiskan dengan tugas dan tanggungjawab tersebut, mereka cukup dan memadai melakukan wirid pada malam hari. Kalau kerja banyak lah. Tapi kalau duduk di pejabat, saya ni pegawai, tak boleh nak zikir, tapi baca surat khabar pagi sampai tengah hari boleh lah, baik zikir. Jangan baca nas begitu saja. Nah, paling tidak zikir yang saya dah sebut hari tu, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Simple. Yang ni tak ada orang marah pun. Nah, habis orang hola fail baca zikir. Nak pergi cari fail pun boleh berjalan dengan, tak, jangan baca kuat-kuat lah. Oh, dia kata warak sungguh dia ni. Ya. Jadi ada perasaan lain pula mari. Perasaan riak pula. Itu jadi bahaya. Yang golongan yang ketiga muhtarif, golongan pekerja. Golongan yang kelima ni muhtarif, mana orang yang bekerja, orang yang cari rezeki ni. Macam mana pula? Iaitu orang yang bekerja dan berprofesion untuk menyara hidup diri atau tanggungannya. Dalam keadaan ini dia tidak perlu menghabiskan masa dengan ibadah
Bahkan dia hendaklah bersungguh-sungguh dalam kerjanya di samping berzikir. Apabila dia memperolehi apa yang mencukupi keperluan hidupnya, dia hendaklah komitmen dengan wirid-wirid atau zikir sebagaimana yang telah disebutkan sebahagiannya di atas nanti. Zikir pagi boleh, zikir petang boleh, zikir ikut pergerakan boleh buat ke tidak? Zikir ikut pergerakan boleh buat. Nak berjalan, nak makan, nak masuk tandas, nak naik kereta, naik kenderaan, zikir ni simple. Tidak ada gangguan dalam acara harian kita dan tidak ada gangguan dalam gerak kerja kita. Alhamdulillah, zikir yang diajar oleh Nabi SAW itu tidak mengganggu kerja kita. Kalau pergi ambil zikir lain, kena habiskan satu hari 10,000, satu hari 1 juta, itu memang kena masuk suluk lah. Kena bertapa 40 hari, 40 malam dah. Mana ada bertapa kita. Paling lama pun orang i'tikaf 10 hari di akhir Ramadan. Ya. Yang terakhir, yang ke-6, iaitulah al-mustaghrib bi mahabbatillah. Seorang yang tenggelam dalam cintanya kepada Allah. Jadi orang ni orang yang penuh dah ni, martabat tinggi dah. Wiridnya selepas salat yang difardukan ialah menghadirkan hati dengan Allah, bersama Allah. Ini kerana kehadiran hati itulah yang menggerakkannya untuk berwirid dengan wirid-wirid yang dikerjakan, yang dikendakinya. Yang pasti wirid tersebut seharusnya dilakukan secara berterusan. Ini kerana sabda Nabi SAW, ahabbul amal ila Allah azza wa jalla adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dikasihi oleh Allah Ta'ala ialah yang dilakukan secara berterusan walaupun sedikit. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini juga, faktor ini juga yang perlu kita ambil. Lebih-lebih lagi, kita ni yang baru keluar daripada madrasah Ramadan. Masuk Ramadan baru ni, ada tak ada kesan Ramadan dalam hidup kita? Apa dia kesan yang kita boleh senaraikan? Muslimin dan muslimat boleh ambil senarai, check, buat checklist, apa dia kesan Ramadan dalam hidup kita. Cuba tengok. Kita berpuasa sebulan. Mampu tak? Alhamdulillah dah buat. Bila mari syariat, puasa 6 hari ni, berapa hari lagi tinggal? 6 hari lagi. Ni yang dibimbangin takut ada jawapan kata, berapa hari kita tinggal puasa 6 hari lagi. Berat lagi tu. Maknanya kesan Ramadan tu tak melarat masuk. Setengah orang tu dia kata, bukan salah saya ustaz. Saya memang nak puasa pun, tapi rumah terbuka banyak sangat. Jadi kita duk marah rumah terbuka, duk marah itu. Lepas tu lah saya syorkan supaya rumah terbuka ni dibuat petang, jangan buat pagi. Rumah saya bermula daripada lepas asar sampai pukul 10 malam. Jadi kalau orang nak puasa pun dia stay, dia kata tak ada masalah. Kita pergi maghrib nanti buka puasa rumah dia. Lebih baik lagi. Raya-raya dan iftar saim. Besar pahala tu. Bagi makan orang puasa pula. Jangan buat pagi-pagi. Kalau lepas suruh panggil dah, memang kita menggoda orang daripada nak puasa 6. Lebih-lebih lagi apabila masuk 6 hari yang terakhir ni, yang cukup-cukup ngam-ngam 6 hari ni, jangan buat rumah terbuka secara terbuka macam ni, kecuali buat jemputan buka puasa. Dia kata saya tu bukan nak goda orang, tapi memang godaan tu berlaku. Disebut dalam ayat, ala fil fitnati saqatu. Bila ada fitnah, ada yang gugur. Jadi kita jangan menjadi pemfitnah, membuat fitnah kepada orang nak puasa dengan sebab kita. Saya tak boleh tak pergi rumah dia ni. Kawan rapat ni, sebab dia sebenarnya nak cari alasan pun. Tak nak puasa tu. Jadi 2 kalilah dapat. Jadi Nabi kata sini, adwamuha wa in qalla, berterusan walaupun sedikit. Salat malam kita boleh buat 20 rakaat, 8 rakaat. Berapa tahajud yang kita boleh bawa 10 rakaat satu hari, satu malam. Lepas Ramadan ni berapa rakaat yang kita boleh kekalkan? Witir 3 rakaat lekat. Jawab kuat sikit. Mau confident nak cari kesan Ramadan. Kalau tak dapat yang lain pun, biarlah witir 3 rakaat itu melekat dalam ibadat kita. Tak ada air dah. Nak tengok kesan. Pasal saya ada selalu sebut, ibadat ini menuntut kepada kesan daripada apa yang kita buat. Dia tak kira bilangan. Saya dah, memang semua orang puasa sebulan, tapi mana kesan daripada puasa sebulan? Kita bulan Ramadan boleh baca Quran. Lepas Ramadan boleh baca?
Alhamdulillah. Oh, saya Ramadan sebab tak makan boleh 1 juzuk. Alhamdulillah. Oleh kerana bagi masa 3 makan, minum, Quran, tinggal lagi setengah juzuk. Dapat. Alhamdulillah. Itu adil, pembahagian yang adil. Pembahagian yang tak adilnya, makan, minum, Quran tak ada. Itu yang jadi tidak adil. Baik. Kita berpindah pada tajuk yang kedua. Ada lagi hadis ni. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan bahawa amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam seumpama hujan renyai-renyai yang turun berterusan. Hujan renyai-renyai yang turun berterusan. Huwal mataru daim fi sukun. Jadi hadis ni riwayat hujan renyai-renyai ini dikeluar amalhu dimatun. Amalnya berkekalan itu riwayat Bukhari dan Muslim. Habis kita berpindah kepada bab yang seterusnya, babun fi qiyamil lail. Bab qiyamul lail. Qiyamul lail ini di antara perkataan Arab yang tak perlu diterjemahkan. Tak. Cuma banyak timbul soalan baru ni. Qiyamul lail, tahajud, witir, tarawih, apa beza? Sampai ada orang tu, ustaz, sibuk dia. Macam mana saya nak solat tahajud? Saya tak tidur. Jadi seolah-olahnya solat malam tu mesti kena tidur. Jadi tidak menjadi syarat. Kita kena belajar qiyamul lail itu satu package. Solat malam yang dibuat lepas solat Isyak sampai subuh. Itu qiyamul lail. Di bawah qiyamul lail itu timbullah dia punya pecahan dia. Bermula daripada kalau Ramadan, solat tu tarawih. Kalau malam biasa ni kita solatlah apa yang kita nak. Kalau kita dah tidur, bangun tidur, itu dia panggil solat tahajud. Tak ada percanggahan. Cuma nama itu semuanya duduk di bawah qiyamul lail. Berdiri malam. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Dia ambil dekat tu ya. Mereka mengangkat diri dari tempat tidur, sedikit sangat tidur, kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal saleh. Ini sifat orang-orang yang takut pada Allah Ta'ala. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', angkat tempat tidur, angkat diri dia daripada tempat tidur. Surah As-Sajdah ayat 16, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil lail. Fa innahu da'bus salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa maghfiratun lis-sayyi'at wa manhatun 'anil ism." Maksudnya hendaklah kamu melakukan qiyamul lail. Sesungguhnya ia adalah kebiasaan orang soleh sebelum kamu. Jadi kita zaman kita hari ni pun, kalau kita rasa nak jadi orang soleh, maka kita kena buat juga. Suatu ibadat yang mendekatkan diri kepada Tuhan kamu, pengampunan terhadap kesalahan kamu dan pencegah dari melakukan dosa. Di sini panjang dia punya takhrik, kat bawah tengok nombor 1. Dikeluarkan oleh Al-Hakim, Al-Baihaqi. Akhirnya tengok, last sekali Syekh Al-Albani telah meletakkannya sebagai hadis hasan, sebagaimana dinyatakan dalam kitab Irwa Al-Ghalil. Jadi terdapat banyak hadis yang menceritakan kelebihannya. Al-Imam Hasanul Basri rahimahullah berkata, "Aku tidak dapati suatu ibadat yang lebih berat daripada sembahyang di tengah malam." Jadi sembahyang di tengah malam ni satu benda yang berat. Lalu beliau ditanya, apakah yang menyebabkan wajah orang yang bertahajud menjadi lebih bercahaya dan berseri daripada manusia lain? Jawab di Hasan Basri, ini kerana mereka telah bersendirian dengan Allah yang bersifat pemurah, lalu dia memberikan cahayanya kepada mereka. Allahu Akbar. Jadi kata-kata Hasan Basri ini melalui tajribah. Mana pengalaman dia, orang yang sifat tahajud ini, orang yang bersifat malam ini bercahaya muka dia.
Tak payah beli make up, tak payah beli bedak, tak payah dah. Kadang-kadang make up kuat sangat ni, bertukar rupa dah. Allah, kita tengok orang lawa-lawa, comel, kena make up, bertukar dengan hari tu raya pun ada. Kuat sangat dia punya warna tu tukar sangat. Jadi nak bercahaya muka dengan cara mana? Dengan cara solat tahajud. Ambil wuduk. Wuduk sendiri tu nama dia al-wada', makna bercahaya. Satu cerita lagi, awet muda. Kalau sebut awet muda, semangat dulu kita tak? Macam mana nak awet muda so jadi muda? Jawabnya banyak beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab Nabi SAW beritahu, tak ada orang tua dalam syurga. Jadi bila masuk syurga, semuanya muda balik. Jangan siapa nak kekalkan awet muda, buat ibadat banyak. Faslun fil asbab, faktor-faktor yang sebab-sebab yang memudahkan al-muyassir, yang memudahkan liqiyamil lail, untuk memudahkan, membantu kita nak bangun qiyamul lail. Ni penting sangat ni, kena tulis besar-besar dan kita cuba amalkan macam mana nak suruh mudah bangun. Sebabnya setakat kunci jam 2-3 jam, telefon lagi kunci, tak bangun-bangun juga dah. Buat habis bateri dah. Mengerjakan qiyamul lail adalah sukar untuk dilakukan kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla melalui faktor-faktor yang mempermudahkannya. Faktor tersebut terbagi kepada faktor luaran dan faktor dalaman. Kita cuba tengoklah. Yang pertama, faktor luaran. Ni mudah ni. Hak luar ni mudah sikit. Hak dalam tu kekok. Yang pertama, makan tidak terlalu banyak. Ini bertepatan dengan fatwa para doktor. Makanan yang seimbang. Betul. Sebahagian ulama berkata, wahai orang yang mahu melakukan kebaikan, jangan kamu banyak makan, lalu kamu akan minum banyak, sehingga kamu banyak tidur, seterusnya kamu sendiri yang akan kerugian. Jadi dia bercampur. Bila makan banyak, dahaga. Minum banyak, tidur banyak. Yang kedua, tidak memenatkan dirinya dengan kerja-kerja berat pada siang hari. Kalau kita duduk pejabat ni memang tak penat tak? Tapi kalau orang angkat batu tu, nak macam mana? Yang ketiga, tidak meninggalkan qailulah, tidur sebentar waktu tengah hari. Ambil masa, walaupun 10 minit. Nap sikit orang panggil tak? Bagi tidur. Nak tidur pejabat kat mana? Nanti bakal bawa tilam kat pejabat, susah pula gitu. Tapi qiyamul lail ni ada faedahnya kerana dia dapat membantu, qailulah ni dapat membantu untuk qiyamul lail. Yang keempat, ni yang besar, menjauhi dosa-dosa, maksiat. Ini punca kita tak boleh bangun qiyamul lail sebab maksiat yang kita buat. Dia kata saya tak pernah buat Ustaz, tak pergi karaoke, tak pergi disco, tak minum arak. Itu yang kita tak pergi. Tapi yang kita bercakap, yang tak payah pergi mana-mana ni. Tengah hari mengumpat orang, lepas tu bangun nak qiyamul lail, tak terbangun nanti. Ini di antara ini pengalaman Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dia kata apa? Hurimtu qiyamul lail 5 ashhur. Aku telah terhalang daripada qiyamul lail selama 5 bulan disebabkan satu dosa yang aku lakukan. Sebab kainnya bersih. Kalau ada titik sikit hitam nampak. Tapi kain kelabu macam kita ni, tumpah dakwak pun tak nampak-nampak lah. Akhir-akhir duduk marah ke jam. Jam silap kunci ke tak bangun-bangun juga. Kita bukan nak mengatakan kita, tapi untuk muhasabah diri kita. Jadi punca faktor tak boleh bangun qiyamul lail ni duduk di kesalahan yang kita buat pada siang hari. Kesalahan yang kita buat pada siang hari. Itu faktor luaran. Antara faktor dalaman, al-batinah. Yang pertama, salamatul qalbi, berlapang dada terhadap orang Islam serta mengosongkan hati daripada perkara bid'ah
dan keseronokan dunia. Ni berat ni. Nak berlapang dada dengan orang. Sebelum tidur, niat dulu, ya Allah, mana-mana orang yang cerca aku, mana-mana orang yang maki aku, mana-mana orang yang kata pada aku halalkan belaka. Ni dak salah sikit, tulis lalu, aku akan ingat sampai mati. Apa faedah ingat sampai mati? Itu menunjukkan hati tak boleh terima, berdendam dengan orang sampai begitu teruk sekali. Salamatus sadri ni, al-qalbi, bukan satu benda yang mudah. Boleh ke tidak? Kita halalkan. Apa orang yang kata kita, biar. Tak, jangan dihirau. Itu yang pertama. Yang kedua, khuluhu minal bid'ah. Bersihkan dia amalan, perkataan, perbuatan kita daripada benda-benda yang bid'ah, benda-benda yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara ibadat ini. Yang ketiga dalam perkara yang pertama ini, dan keseronokan dunia yang lebih daripada yang diperlukan. Ini satu. Yang kedua, perasaan takut yang menguasai hati. Kena ada perasaan takut. Takut pada mati, takut pada Allah, takut pada neraka, bukan takut pada hantu. Takut pada hantu pun tak bangun juga, qiyamul lail tak? Bangun kan, ada bunyi macam-macam ni. Itu penyakit juga tu. Perasaan takut ni, di samping pendek angan-angan, kita ni kadang-kadang psikologi. Pukul 5 kalau aku bangun tak cukup tidur, esok kerja mengantuk. Kita yang buat andaian sebenarnya. Cuba bangun, tak mengantuk-ngantuk juga. Mengantuk tu faktor lain yang datang. Yang ketiga, mengetahui kelebihan qiyamul lail. Ini 3 faktor dalaman, dia panggil al-muyassirat al-batinah. Namun begitu, dorongan yang paling utama ialah kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dan kekuatan imannya. Betul sekali itu. Al-hubbu lillah wa quwwatul iman. Dia akan, ini kerana apabila dia bangun untuk beribadat, dia akan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan meyakini bahawa Allah hadir bersamanya, bukan hadir duduk sekali dengan kita, maknanya serta melihatnya. Munajatnya dalam keadaan sebegitu akan menyebabkan dia berdiri lama. Aku bercakap dengan Allah dengan tidak ada perantaraan. Saat ni ada orang cerita, dia pergi dekat kubur siapa tadi? Ada satu kubur Tok Wali Keramat ni, dia duduk kat sana, dia dapat panggilan telefon daripada Allah. Saya suruh tanya balik kawan dia tu, SMS balik kat dia, kata Maxis ke Selcom? Tanya dia, Tuhan telefon ni apa, kata. Macam-macam. Boleh percaya orang lagu tu. Subhanallahilazim. La ilaha illallah. Dunia nak kiamat ni pelik-pelik dah. Kita yakin dan percaya mazhab Ahlus Sunnah ni, Allah SWT bersama dengan orang-orang yang beriman dalam sudut pertolongannya, dari sudut jadi banyak. Jadi kita bila bermunajat dengan Allah, bercakap dengan Allah, baca Quran, itu dia panggil orang berkomunikasi, berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla. Tak payah pakai telefon apa ni. Dia pakai telefon apa pula dah. Abu Sulaiman rahimahullah berkata, ahli ibadat pada malam hari akan merasai kelazatannya lebih dari kelazatan golongan lalai dengan kelalaian mereka. Mana orang yang duduk lara dalam disko ni, orang ibadat lebih lagi lazat daripada itu. Kalaulah tidak kerana adanya malam, nescaya aku tidak suka tinggal di dunia ini. Kata Syekh Abu Sulaiman. Kita pula ada malam tak suka pula kan. Kedai tutup, macam-macam lagi tempat shopping tak ada. Bertukar. Dalam kitab Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, inna fil laili la sa'ah la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha fiha khaira illa atahu Allahu iyah wa zalika fi kulli lailatin. Sungguhnya terdapat satu masa pada waktu malam, yang mana jika seorang hamba meminta kebaikan
daripada Allah pada waktu tersebut. Kita berdoa, minta kebaikan pada waktu itu, Allah pasti akan mengkabulkan permintaannya masa tersebut wujud pada setiap malam. Jadi hadis ni riwayat Imam Muslim. Jadi para ulama duk cari pada waktu malam tu bila, yang lebih khusus kepada akhir malam. Jadi waktu itulah waktu orang bermunajat. Tamak kita tentang dua faktor, dalaman dan luaran. Yang ke perbincangan seterusnya, maratib ihya' lail. Martabat peringkat-peringkat menghidupkan malam. Jadi setara macam mana kita nak belajar nak hidupkan malam ni, bagaimana caranya? Terdapat 6 peringkat dalam menghidupkan malam. Peringkat tersebut ialah yang pertama, menghidupkan malam seluruhnya, sebagaimana diriwayatkan daripada golongan ulama salaf. Jadi orang-orang dulu dia boleh hidupkan seluruhnya. Zaman kita hari ni kalau kita nak qiyamul lail sepanjang malam, tak nak tidur, boleh tak? Boleh. Kenapa tak boleh? Tak larat tak? Kita pergi ke negara-negara Eropah ke mana tu, yang malamnya hanya 4 jam, 3 jam. Memang confirm boleh qiyamul lail terus satu malam. Kena hijrah ke sana kita ni. Kena buat di mana carta bulan ni, di negara mana kita duduk. Boleh ni. Tak. Kalau boleh sebulan kita qiyamul lail penuh ni, Allah tinggi darjat. Naik taraf ulama salah ke kita. Yang kedua, menghidupkan separuh malam. Ini juga diriwayatkan daripada sebahagian ulama salaf. Jalan terbaik dalam keadaan ini ialah dia tidur 1/3 pertama, 1/3 malam yang pertama, dan 1/6 akhirnya. Ini dia panggil sistem yang dibuat oleh Nabi Daud. Yang ketiga, menghidupkan 1/3 malam. Oleh itu seharusnya dia tidur pada separuh pertama malam dan 1/6 akhirnya. Ini adalah cara qiyam Nabi Daud AS, tersebut dalam As-Sahihaini, Bukhari Muslim. Nabi kita SAW bersabda, ahabbus salati ila Allah salatu Daud AS, wa kana yanamu nisfal laili wa yaqumu sudusahu wa yanamu sudusahu. Cuba bagi masa. Salat yang paling afdal yang disukai oleh Allah ialah salat Nabi Daud. Baginda tidur separuh pertama malam dan bangun menghidupkannya pada 1/3 malam, dan tidur pula 1/6 yang terakhir. Kalau boleh bangun lagu ni, hebat. Hadis Bukhari. Tidur di akhir malam adalah lebih baik kerana ia boleh menghilangkan rasa mengantuk pada waktu pagi dan mengurangkan kepucatan wajahnya. Yang keempat, menghidupkan 1/6 atau 1/5 malam. Lebih afdal jika waktu tersebut adalah pada separuh kedua malam. Sebahagian ulama menyatakan bahawa yang paling afdal ialah 1/6 akhir malam. Yang kelima, menghidupkan malam tanpa menurut ketetapan waktu seperti di atas, disebabkan sukar untuk melakukannya. Jadi kita tengok waktu mana yang kita boleh buat. Itu martabat yang kelima. Terdapat 2 cara bagi orang yang memilih martabat kelima ini. Maknanya kita hidupkan waktu malam, tak kira waktu awal ke waktu mana. Yang pentingnya ada ihya'ul lail. Cara yang pertama, dia menghidupkan di awal malam sehingga dia terasa mengantuk. Ni jadi ni dah. Kita buat buhan ni dah ni. Kemudian dia tidur. Apabila bangun darinya, dia menghidupkan pula malamnya. Apabila rasa mengantuk, dia tidur pula. Inilah cara yang sangat membebankan, dan dia juga merupakan cara golongan ulama salaf. Ada sebahagiannya bangun tidur. Dalam kitab As-Sahihaini daripada hadis Anas. Anas kata apa? Anas ni khadam Nabi SAW. Sebab tu dia boleh cerita tentang kehidupan Nabi di rumah dia. Ma kunna nasha'u an nara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musalliyan minal laili illa ra'ainah wa la nasha'u an narahu na'iman illa ra'ainahu.
Apabila kami mahu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang pada waktu malam, kami dapat melihatnya. Maknanya tengok, bangun. Apabila kami mahu melihatnya dalam keadaan tidur, kami juga dapat melihatnya. Jadi sekali dia tidur, sekali bangun. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bersolat pada suatu malam selamanya dikehendaki oleh Allah, sehingga apabila tiba penghujung malam, beliau membangunkan keluarganya dengan berkata, as-salah, as-salah. Jadi di akhir malam baru dia kejut keluarga dia. Berkata Ad-Dhahhak, aku mendapati beberapa kaum yang merasa malu kepada Allah di waktu malam kerana terlalu lama tidur. Ad-Dhahhak dijumpa orang malu ke Tuhan sebab tidur lama. Pernahkah kita fikir bila kita tidur lama sangat, sedar-sedar terasa malu kepada Allah Ta'ala kerana menggunakan masa tidur terlalu? Tak terfikir lagi tak? Ada juga sekali-sekala. Kalau ada tu maknanya Alhamdulillah, ada terdetik dalam jiwa kita perasaan sedemikian. Ini tidak bercanggah dengan kata-kata Abu Anas yang masyhur tu. Abu Anas kata apa? Kalau tak mampu buat ibadat, jangan buat maksiat. Itu tak bercanggah. Ini kalau orang boleh bangun malam untuk bertahajud. Kalau tak boleh bangun, kalau bangun ni terus pergi dekat TV selalu nak tengok antarabangsa, jangan bangun. Dia nak bangun, kita ulit juga, jangan bangun, biar dia tidur. Sebab aku tak nak buat maksiat di waktu malam. Cukup yang siang hari yang tak mampu kita elakkan diri je, buat. Nak bangun cari kerja tengah malam pula, baik tidur. Ada orang kata ustaz ni melemahkan semangat orang nak bangun malam. Tak semua. Kalau bangun buat maksiat, baik tidur. Tidur ni tak ada siapa kata maksiat. Kadang orang kata tidur maksiat, kecuali tidur yang tak bangun salat tu lainlah cerita tak. Tidur malam, waktu yang dibenarkan untuk tidur. Cara yang kedua, dia tidur di awal malam. Setelah tidur secukupnya, dia bangun dan menghidupkan baki malamnya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dia kata apa? Ia adalah tidur yang pertama. Setelah bangun darinya, dia tidak akan tidur lagi selepas itu. Jadi kita tidur, bangun di akhir malam, pukul 3, pukul 4 bangun. Macam orang pergi haji. Orang pergi haji, Masya Allah. Saya tak tahu sebab kuat iman di Mekah ke, sebab mengantuk sudah hilang. Dia dua sebab. Nak kata kuat iman duduk Mekah, pukul 2 dia pergi masjid dah. Ataupun dia hilang mengantuk sebab pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, Malaysia sudah pukul 8. Kita biasa lepas subuh tak tidur dah. Tapi kalau orang Arab, dia jadi tidur pagi. Pasal itulah kita duduk perhati, minta maaf lah kawan-kawan saya kot, ustaz-ustaz ni. Hak mengaji negeri Arab ni, ada juga nak terbawa mazhab tu. Mazhab tidur pagi ni ada juga. Sebab dia biasa kat sana. Yang keenam, menghidupkan sekadar 4 atau 2 rakaat. Telah diriwayatkan kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan, sallu minal laili sallu arba'an sallu raka'atain. Salatlah kamu pada waktu malam, salatlah 4 rakaat ataupun 2 rakaat. Maknanya hadis ini telah dinilai dhaif oleh ulama. Cuma kalau kita nak ambil cerita dia, maknanya ni lekeh sangatlah. Paling minima yang kita boleh buat bangun salat malam pun 2 rakaat je. Ataupun berkejar-kejar untuk salat witir. Itu alhamdulillah, itu pun baik daripada langsung tidak ada qiyamul lail. Dalam kitab Sunan Abi Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istayqaza minal laili wa ayqaza imra'atahu fa sallaya rak'atain jami'an kutiba minaz zakirina Allah katsiran waz zakirat." Siapa yang bangun pada waktu malam dan membangunkan isterinya, lalu kedua-duanya salat 2 rakaat pada malam tersebut, nama mereka akan tercatat di kalangan lelaki dan perempuan yang banyak mengingati Allah Azza wa Jalla. Martabat yang keenam ni boleh? Tak boleh juga. Nak bangun 2 rakaat je, insya-Allah lah. Hak ni kena boleh dah ni dah. Ambil lah masa sikit, 15 minit, 20 minit sebelum subuh tu dapat lagi insya-Allah. Dan diakhiri dengan witir. Talhah bin Musarrif pernah memerintahkan ahli keluarganya supaya bangun menghidupkan malam.
Beliau berkata, bersolatlah kamu 2 rakaat. Sesungguhnya salat di tengah malam akan menggugurkan dosa-dosa. Ini adalah cara-cara pembahagian malam. Setiap individu yang perlu memilih manakah yang lebih mudah untuk dia melakukannya. Sekiranya dia sukar bangun pada waktu malam, dia tidak seharusnya meninggalkan ibadat pada waktu antara maghrib dan isya serta waktu sahur. Ini kena ada juga malam tu hidup, agar dia menjadi orang yang beribadat kepada Allah pada 2 tepian tarafail lail, tepi malam dan siang. Ini adalah peringkat yang ke-7, peringkat yang terakhir sekali. Peringkat boleh buat semayang ibadat lepas maghrib hingga isya pun, itu pun satu kehebatan dah, terutama sekali di zaman kita hari ini. Bab yang ke-7, faslun fi man sa'abat alaihi at-taharatu fil lail. Masalah orang yang sukar bersuci pada waktu malam. Macam mana ni? Siapa yang sukar untuk bersuci dan bersalat pada waktu malam, maknanya nak bangun tak boleh, nak pergi ambil wuduk takut, apa nak buat? Dia adalah duduk menghadap ke arah kiblat dan berzikir kepada Allah. Bangun, duduk arah kiblat, zikir kepada Allah serta berdoa sekadar mampu. Jika tidak mampu duduk, dia berdoa dalam keadaan mengiring. Tak payah bangunlah. Sesiapa yang mahu berwirid tetapi terlepas kerana mengantuk dan tertidur, dia boleh lakukannya selepas sembahyang duha. Perkara tersebut ada disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang biasa bangun pada waktu malam berqiyamul lail, hendaklah berwaspada dari meninggalkannya. Jangan tinggal. Dalam kitab As-Sahihah ini, Bukhari Muslim menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Amr, "La takun mislu fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail." Ya Abdullah, janganlah kamu menjadi seperti si fulan, di mana dahulu dia melakukan qiyamul lail, kemudian meninggalkannya. Jadi Nabi kita tegur Abdullah, yang orang tu qiyamul lail, hari ni dah tak bangun lagi. Jadi kita pun kalau boleh sebulan Ramadan kita boleh qiyamul lail, janganlah lepas Ramadan ini terlalu lemah, terlalu tak ada semangat untuk kita qiyamul lail. Biarlah ada walaupun sedikit, insya-Allah. Perbincangan yang ke-8 ini, faslun fi bayanil layali wal ayyamil fadilah. Malam dan hari-hari yang mempunyai kelebihan. Jadi bab yang ke-8 ini ada sedikit masalah. Kita bacalah apa yang ditulis oleh Tuan Syekh kita di sini. Tengok nota kaki di nombor 3, muka surat 132. Dia kata apa? Tiada dalam sunnah yang sahih menyebut berkenaan menghidupkan malam-malam, yang sebahagian daripada malam yang tersebut sebahagian disebut oleh pengarang dalam kitab ini, kecuali menghidupkan malam 10 yang terakhir bulan Ramadan, dan menghidupkan malam secara umum tu ada. Kita dah baca tadi, menghidupkan malam secara umum ada, tapi mentakhsiskan malam ni, malam seperti yang disebut dalam kitab ini ada masalahnya kerana tidak ada dalil yang jelas yang menyuruh sedemikian. Terdapat 15 malam yang punya banyak keistimewaan dan kita dikehendaki menghidupkannya. Bagi seorang yang mahu kebaikan, dia tidak seharusnya cuai, leka dan lalai daripadanya. Jika seorang peniaga leka pada musim yang banyak keuntungan, bilakah lagi dia akan dapat untung? Orang duk meniaga dekat raya, dia duk relax. Tak payah meniaga lepas raya, tak ada siapa beli, kan? Cuma inilah perhatian kitanya, banyak yang disebut ini tidak sabit. Bahkan dikritik oleh sebagian ulama seperti Al-Imam Ibn Hajar. Tengok dalam nota kaki nanti. Antara malam tersebut ialah malam 7 malam di bulan Ramadan. Jadi malam Ramadan tu seluruhnya kita kena bangun, punya kelebihan. Yang pertama, malam ke-17. Dia taksiskan malam 17, iaitu malam paginya tercetusnya peperangan Badar. Jadi malam tu, malam perang Badar tu kelebihan sungguhlah. Sebab Nabi menghidupkan malam tu. Jadi sekarang ni perang Badar sudah berlalu. 6 malam yang lain ialah malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir
Kerana pada salah satu daripadanya ialah Lailatul Qadar. Yang ni kita kata 10 malam terakhir Lailatul Qadar ke malam ganjil ke malam tak ganjil mempunyai kelebihan yang tersendiri. Kerana Nabi SAW telah menghidupkan malam-malam yang terakhir. Manakala 8 malam yang lain ialah malam pertama bulan Muharram, malam hari Ashura, malam pertama bulan Rajab, malam pertengahan Rajab, malam 27 Rajab, iaitu malam Isra' dan Mi'raj. Kita dah bahas panjang dah tarikh Isra' Mi'raj ni bila berlaku. Para ulama mengatakan tidak berlaku pada 27 seperti yang telah dimasyhurkan. Jadi tarikh Rajab tu tuan-tuan boleh tengok dalam website saya, Abu Anas tulis tarikh Isra' dan Mi'raj. Kita bahas panjang di situ. Ada 10 riwayat mengatakan malam ni, malam ni, malam ni. Yang pentingnya Isra' Mi'raj itu berlaku dengan nas Al-Quran, tetapi tarikhnya tidak disebut. Malam pertengahan Syaban, malam hari Arafah dan malam kedua-dua hari raya, terdapat beberapa jenis sembahyang bagi sebahagian malam tersebut, tapi tidak ada satu pun yang sabit. Jadi jazakallahu khairan, pengarang sendiri mengatakan tidak ada yang sabit dan tak perlu kita buat. Kalau buat juga tak ada nas. Ibadat-ibadat ni perlu kepada nas yang jelas. Manakala hari-hari yang punya kelebihan pula ialah sebanyak 19 hari, iaitu hari Arafah. Ini sabit. Hari Arafah ni hari yang sangat besar. Nabi SAW bersabda dalam hadis, pada hari Arafah Allah SWT menghampiri hamba-hambanya dan Allah bertanya pada malaikat, ya malaikati unzuru ila ibadi. Wahai para malaikat, kamu tengok pada hamba-hambaku yang berada di bumi Arafah. Tengok, ja'uni syu'san ghubran, mereka datang dalam keadaan berdebu, dalam keadaan tidak terurus. Karena itulah Arafah ni orang tak buat marmar sampai hari ni, sebab nak suruh merealisasikan berdebu situ. Jangan ada komplain, dia kata ajak Arab Saudi bakhil sangat ke dia, tak boleh buat sini. Boleh buat, lebih pada tu boleh buat, tapi ja'uni syu'san ghubran, nak suruh dia kata berdebu kat situ. Nabi kata apa lagi dalam hadis itu? Allah berfirman pada malaikat, asyhidu anni qad ghafartu lahum, wahai para malaikat, kamu saksilah bahawa aku telah memberi keampunan kepada orang yang berada di bumi Arafah. Itu untuk orang di Mekah. Kita duduk di sini apa nak buat? Puasa pada hari Arafah. Jadi Nabi SAW sebut dalam hadis, siyamu yaumi Arafah, berpuasa pada hari Arafah, ahtasibu ala Allah, aku mengharapkan Allah Ta'ala beri keampunan 2 tahun. Jadi kita kena puasa lah hari Arafah ni. Cuma isu puasa hari Arafah ni jangan jadi macam cerita lembu Bani Israel. Ingat ada cerita lembu? Lagu mana? Banyak sangat tanya tak? Tanya ustaz ni, ustaz ni kata, kena ikut Mekah. Sebab Arafah ada di Mekah. Tak puasa kita. Tanya ustaz lain pula, kena ikut Malaysia. Akhir sekali tak puasa juga. Jangan nak tanya banyak. Orang nak puasa Mekah, ikut Mekah. Esok oleh kerana 9 Zulhijjah di sini, ikut puasa sini. Kalau puasa 2 hari, kenalah hari Arafah tu, insya-Allah. Jadi banyak sangat tanya ni, masalah juga dah. Banyak masalah. Macam puasa tahun ni 29 hari. 29 ke 30? Tak ada yang kata 30. Tak ada deh. Bila baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa dia puasa Ramadan, kamu diikuti dengan puasa 6 Syawal. Fa ka'annama samad dahri, seolah-olah dia puasa setahun penuh. Sebab setahun ada 360 hari. Jadi sebulan 30 hari campur dengan 6, 360. Ada orang mari tanya soalan, dia kata, ustaz, tak cukup puasa tahun ni 29, apakah kita kena tambah puasa 6 jadi 7? Sedap soalan dia. Saya pun tak terfikir dia boleh fikir macam tu. Macam mana hebat dia tak? Dia boleh fikir benda lagu tu. Saya nak jawab, kalau dia tanya kita, nak jawab macam mana tu? Saya duk fikir nak jawab macam mana. Jawapan sayanya, tanya balik. Puasa 6 cukup tak lagi? Dia kata belum mula lagi. Awak bukan 350 hari, awak baru 290. Lagi banyak tak cukup. Dia duk bincang benda-benda macam tu. Zalika fadlullah yu'ti man yasha. Allah nak beri gandaan yang hebat. Hari ni aku beri musyariat 29 hari, bonuslah 1 hari. Apa yang nak pelik sangat? Macam cerita Lailatul Qadar baru ni.
Bila saya duk bincang Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar, ada orang telefon, dia kata, Ustaz, Lailatul Qadar ini tidak berulang. Dia hanya sekali saja pada mula-mula turunnya Al-Quran. Habis Nabi suruh cari itu. Itu zikrayat, ingatan kepada peristiwa turun Quran. Kata Nabi, tak ada main ingatan lagu tu. Ingatan saja dia kata. Tak ada lagi. Jadi anak sebut, kata, ya akhi, kamu jangan mempersempitkan rahmat yang Allah perluaskan untuk kita. Allah bagi rahmat kepada kita, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Tiba-tiba kita nak menolak rahmat Allah Ta'ala. Tak ada Lailatul Qadar, satu malam je ada. Lailatul Qadar ni memang berlaku. Satu malam ketika Nabi SAW keluar nak beritahu kepada sahabat tentang Lailatul Qadar. Bila sampai di masjid, dua orang sahabat yatasyajaran, sedang berkelahi. Nabi kata, rufi'at, telah diangkat Lailatul Qadar sebab saya duk confused. Kata, sudah, confused apa pula ni? Ingat ke saya punya penjelasan tak jelas? Dia kata, tadi Ustaz cerita tentang kelebihan hari Jumaat. Betul ke hari Jumaat di Malaysia ni hari Jumaat? Saya kata, macam mana? Macam mana? Apa hujah awak boleh tak betul? Dia kata, sebab boleh jadi Arab Saudi dulu Jumaat, besok baru sampai tempat kita. Saya kata, yang orang saya duk bincang tadi tentang tarikh permulaan Ramadan. Sebab itu orang ikut tarikh, bukan ikut hari. Hari ni daripada dulu lagi. Zaman belum penjajah mari pun hari Jumaat dah hari sini. Cuma dia yang tukar hari Jumaat jadi kerja. Nah, itu cerita lain. Tapi dia confuse. Saya pun kata, jangan confuse lah tuan. Tolonglah hari Jumaat esok pergi masjid. Saya takut hari Sabtu dia pergi. Sebab dia tak terima hari Jumaat ni tak sah, dia kata. Mengikut perlembagaan ni. Kata kalau nak sembahyang Jumaat hari Sabtu pergi ke Azerbaijan lah kita. Tidak Azerbaijan sembahyang Jumaat hari Sabtu. Berat cerita. Masyarakat kita hari ni memang cerdik sungguh. Ustaz-ustaz ni kena bersedia mencari jawapan-jawapan yang boleh mantap, yang boleh diterima oleh akal kita. Kalau tidak, berat kita dah. Kalau tidak, kena pasal kena guna pendekatan fatwa zaman dulu lah kan. Orang yang banyak bertanya itu kurang imannya tu. Barulah selesai masalah. Baik, itu baru satu hari yang pertama. Ini sabit, jelas. Yang kedua, hari Ashura. Hari Ashura wadah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, siyamu yaumi Ashura, puasa hari Ashura, Allah Ta'ala, aku mengharapkan Allah Ta'ala mengampunkan dosa yang setahun yang lepas. Besar ke tak besar hari Ashura? Tak jawab lagi, tunggu hari Ashura. Kalau puasa tu besar lah tu. Kalau tak puasa tu tak juga dah. Macam hari Arafah juga. Jadi hari Ashura terbagi kepada 3 kumpulan. Ingat cerita hari Ashura sikit. Kumpulan yang pertama dia panggil golongan Nawasib, golongan Syiah. Ni. Syiah ni berduka cita dengan hari Ashura. Bila hari Ashura dia pukul tubuh dia lukakan diri dia. Satu kali saya pergi haji, dalam kemah saya tu duduk sebelah dengan orang Ja'fari orang Syiah Ja'fariyah. Saya pun tanya dia, kata, Syekh, anta darabtal, kamu pukul tubuhmu? Dia kata, la abadan, aku tak pukul tubuh. Kata, mu tak kuat iman. Tengok orang lain siapa berdarah-darah. Dia kata, atahaddak, mana aku cabarmu. Mu tengok, biasanya Nabi SAW kalau dia suruh satu-satu arahan, dia yang buat dulu. Nabi akan buat. Tengok perundangan Islam bila turun,
nak membatalkan hukum anak angkat. Nabi Allah kahwin, zawwajnakaha, aku kahwinmu dengan Zainab, sebab nak membatalkan adat istiadat. Mu tengok yang pakai serban hitam tu, serban besar tu, mulah-mulah dia panggil tu, mana ada yang pukul tubuh dia? Kalau ada, aku pukul. Dia duk suruh orang yang pukul, dia tak pernah pukul, dia kata. Kazib, dia kata ni. Sedap orang Iraq ni. Kata hebat juga, boleh hujah aku sebiji ni. Nah, dia kata yang pukul tu, yang kemacak-kemacak ni, yang tak ada kerjaan ni. Yang syekh-syekh besar tak pernah pukul. Kalau dah dia ibadat, dia dulu yang buat. Tapi kalau bab mut'ah, mu jangan tanya. Sedap dia dah. Jadi hari Ashura, Syiah duka cita. Kumpulan yang kedua dia panggil golongan Nawasib. Nawasib ni orang yang bergembira dengan kematian Sayyidina Husain. Golongan Nawasib ni benci pada Sayyidina Ali. Orang ni dia kumpul makanan, bijirin, kacang-kacang ni kumpul masuk dalam kawah buat bubur. Jadi itu saya bimbang kita pun kalau duk kumpul kacang juga hari Ashura ni takut termasuk di kalangan golongan Nawasib yang benci kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi golongan yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi kata apa? Kalau kamu ni nak membesarkan hari Ashura, berpuasa. Sama juga bila orang tanya Nabi SAW tentang puasa hari Isnin, Nabi kata zalika yaumun wulidtu, hari aku dilahirkan. Jadi ada orang nak besarkan maulud Nabi, bukan besar dengan palu gendang, bukan besar dengan makan pulut, puasa. Tak nak pulut, puasa tak? Baik. Itu hari Ashura jelas. Yang kedua hari 27 Rajab. Ini tak sabit. Tandalah satu-satu. Tengok nota kaki di sini. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar telah memutuskan dalam kitabnya Tabyin Al-Ajab. Tabyin Al-Ajab fima warada fi fadli Rajab. Kitab ni kecil ya. Kecil kitab ni. Ibnu Hajar telah mengumpulkan hadis-hadis tentang kelebihan Rajab. Dia kata apa? Bahawasanya kenyataan ini adalah salah. Tak betul hari 27 Rajab tak. Allahu Akbar. Muhakkik kata-kata yang betulnya ialah pada Rabiul Awal. Tengok dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Iaitulah hari pertama Jibril turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tandalah cerita ni tidak benar. Hari 17 Ramadan iaitu hari berlakunya peperangan Badar. Hari pertengahan Syaban ini tidak. Hari Jumaat jelas, wadih. Hari Jumaat ada kelebihannya sendiri. Nabi dalam hadis menyebutkan hari-hari yang terbaik, yang terbit matahari padanya, itulah hari Jumaat. Oleh kerana nak membesarkan hari Jumaat ni, apa dia? Nabi kata fa'aksiru minas salati alai, perbanyakkan salawat ke atasku pada hari Jumaat. Kedua-dua hari raya, ini hari jelaslah. Hari-hari yang disebut al-ayyam ma'lumat, hari yang dimaklumi, iaitulah hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hari pertama 10 Zulhijjah mempunyai kelebihan yang tersendiri. Sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari yang disukai, disayangi oleh Allah Azza wa Jalla beribadat padanya lebih daripada hari yang 10 awal bulan Zulhijjah. Ingat, 10 hari mana? 10 hari awal Zulhijjah. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Walaupun berjihad, Nabi kata walal jihadu fi sabilillah. Pergi jihad tak pandang lawan. Kecuali seorang itu keluar dengan hartanya, dengan dirinya, pergi berperang, mati syahid, orang ni je baru tinggi darjat. Jadi untuk 10 Zulhijjah ini, tuan-tuan dan muslimin dan muslimat boleh tengok dalam satu pamphlet yang saya terjemahkan, tajuk dia kelebihan 10 awal Zulhijjah. Dalam buku Abu Anas tu ada. Jadi boleh ambil itu, kita tengok apa dia amalan yang patut kita lakukan, iaitulah bila masuk 10 Zulhijjah, ini amalan kita. Jangan duduk sibuk dengan nak, ini sibuk nak raya haji. Baru ni tak boleh pergi i'tikaf dah sebab sibuk dengan nak tukar lansir, nak raya Aidilfitri. Ni sibuk dengan raya haji pula. Habis bila kita nak sibuk dengan ibadatnya, jadi banyak sangat halangan-halangannya yang ada. Sekarang ni kita pergi siapkan rumah kita. Jadi hari 10 Zulhijjah ni hari yang besar. Ibadat di situ banyak. Kita boleh berpuasa, kita boleh berzikir, kita boleh bertakbir dan lain-lain lagi ibadat. Dan ayam al-ma'dudat, ayam ma'lumat dan ayam al-ma'dudat.
cerita ayam maklumat dalam ada tu, tengok dalam tafsir Quran, cantik huraiannya. Kalau tak mau tengok tafsir, nak ringkas, tengok dalam buku Mekah Mukarramah, kelebihan dan sejarah yang Abu Anas tulis tu. Tengok dalam bab hari-hari Mina. Dalam tu memang ada cerita, saya cuba bantu. Ayam makdudat tu apa? Ayam maklumat tu iaitulah hari-hari yang tertentu, iaitu hari tasyrik, hari yang dibenarkan kita sembelih korban. Itu dipanggil ayam makdudat. Jadi hari-hari ini hari yang kebesaran dalam Islam. Yang lain-lain tu sama. Ada antara hari-hari yang punya kelebihan dalam seminggu ialah hari Isnin dan Khamis, serta hari-hari Al-Bid, iaitu hari yang cerah, iaitu hari 13, 14 dan 15 tiap bulan Qamariyah, yakni bulan Hijri. Hari-hari tersebut mempunyai kelebihan yang besar sebagaimana disebutkan dalam fadilat berpuasa. Jadi fadilat puasa pada hari Isnin, hari Khamis, hari putih, hari 13, 14, 15. Berakhirnya bab ini, maka berakhirlah bahagian ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita memohon taufik kepada Allah. Jadi insya-Allah bab yang seterusnya kita akan masuk dalam bab adat istiadat. Jadi panggil babun fil adab. Habis dapat ibadat, direngkah je kita ni. Jadi yang seterusnya dalam bab ibadat. Dalam bab adat, kebiasaan, makan, minum, pergaulan, pakaian, jadi cantiklah. Insya-Allah kita akan sambung dalam perbincangan yang akan datang.